Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Abdul Razak yang dimuliakan Ustaz Ahmad Husni, para penganjur, para asatizah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam waktu yang singkat saya akan kongsikan seperti yang disebut tadi, satu fiqh yang kalau macam mana nak sebut fiqhul jihad ni adalah satu karya 1500 muka surat. Itu dalam bahasa Arab. Kalau terjemah dia jadi lagi panjang lah. Sebab tulisan Arab kecil. Dalam tempoh 20 minit ni nak cerita buku tu pun tak mungkin. Dan apa yang penting nak kena pergi fokus. Fokus jihad yang dimaksudkan ni adalah, yang kita nak bincang ni adalah jihad qital ataupun jihad peperangan. Dia bukan jihad, ada yang jihad lawan hawa nafsu, jihad lawan syaitan, jihad ekonomi, jihad politik, jihad lawan kezaliman, kan? Jihad nak membangun dan mengayakan umat, kan, memandaikan umat, tu semua jihad juga. Itu pun serba sikit ada bab ataupun fasal khusus yang dibincangkan berkaitan dengan jihad-jihad tadi ni dalam karya beliau, iaitu Fiqhul Jihad. Kalau Ustaz Ahmad Husni kata tadi Fiqhul Zakah ni sebagai magnum opus Qaradawi, bagi saya Fiqhul Jihad juga satu karya agung ataupun maha karya dia lah, magnum opus beliau. Kenapa? Kita tengok. Kenapa buku ni antara karya yang besar yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Qaradawi di hujung-hujung usia dia lah. Lepas tahun 2000. Kenapa dia tulis buku ni? Realiti sekarang. Kita kena tengok realiti sekarang. Realiti dunia sekarang. Kita duduk dalam negara bangsa, nation state. Ad-dual al-qutriyah disebut dalam bahasa Arab. Bukan macam dulu. Dulu tak ada negara yang ada sempadan ni. Negara yang terikat dengan perjanjian antarabangsa. Kita yang pulau kecil antara Malaysia dengan Singapura tu pun tak habis-habis kan. Kena pergi mana pun dengan pasport. Yang para ulama zaman dulu tulis, belum wujud negara yang macam ni. Sama ada para ulama tu dia hidup zaman Umayyah ataupun zaman Abbasiyah ataupun zaman Uthmaniyah. Tapi siapa al-mujtahid yang hidup zaman yang macam sekarang ni, macam lah ni. Jadi sepatutnya bila kita faham ni, insya-Allah petang ni sikit-sikit kita faham lah. Tak timbul lah bila berlaku sahabat-sahabat kita di Gaza ataupun di Palestin kena serang. Kita semua duk menjerit, jom pergi berjihad. Awak kerajaan tak hantar tentera. Ini kita kena faham. Bukan boleh pergi terpa macam tu je. Okay. Itu pertama. Kenapa perlu kan kita umat Islam perlu kan fiqh jihad yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Qaradawi.
Yang kedua, bila bercakap pasal jihad ataupun ni yang kita maksud ni jihad qital saya nak ulang sekali lagi. Jihad qital dia akan muncul bab apa pun rasa sama je. Ni yang kita nak bincang ni jihad lah. Dia akan muncul dua kumpulan, satu ifrat, satu tafrid. Ada dua ekstrim. Satu ekstrim far right, satu lagi ekstrim far left. Yang kita tengok yang ekstrim kiri dulu lah, golongan kiri. Golongan ni adalah golongan yang kata zaman lah ni mana ada dah jihad. Jihad qital ni tak ada dah. Dia nak mematikan jihad. Ada kan baru ni masa hak yang doktor perang ni lah kan. Satu pendakwah masyhur juga daripada US. Sebut tak ada dalam Islam mana ada dah lah ni jihad. Yang ada tu jihad lawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, itu jihad. Jihad yang perang ni dah tak ada dah, tak payah duk bincang dah pasal nak pergi perang. Kumpulan ni dia ada hujah juga. Qaradawi sebut. Apa hujah dia? Hujah dia satu hadis yang disebut sebagai raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadul qalb. Kami pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Ditanya, apa jihad besar? Jawabnya, jihad hati. Tadi Ustaz Salman sebut macam mana Al-Qaradawi dengan hadis. Dalam kitab-kitab dia konsisten, dia bukan pengkritik, tapi dia bawa pengkritik hadis apabila ada hadis-hadis yang macam ni lah. Macam ni dia nakal kan pandangan para pengkritik hadis tentang hadis ni di segi sanad yang dhaif. Macam dia sebutkan, Ibn Taymiyah sebut la aslalah ni tak ada hadis ni. Yang lebih kuat adalah Ibn Hajar sebut dia bukan hadis, dia salah satu kata-kata tabi'in. Jadi tak boleh jadi hujah lah. Tapi satu geng lagi yang far right. Saya nak kata macam mana, dalam apa saja isu yang kumpulan kiri ni lebih mudah kita nak berhadapan. Sebab biasanya dia sama ada tak ada hujah, ataupun hujah dia hujah yang lemah, ataupun dia merepek. Senang. Tapi yang far right ni, dia bagi hujah. Quran dia, hadis dia, kan, bukan main. Dan dia rasa yang dia faham terhadap Quran dan hadis itulah fahaman yang betul, dan siapa yang tak faham macam dia faham, salah. Ni lagi payah. Kumpulan yang kedua, geng yang nak perang habis, semua orang dia nak perang. Kan? Kira kita lah ni semua umat yang mati sebab kita tak perang. Kira nampak orang kafir je, perang. Kan? Dalil banyak. Itu macam mana? Yang ni yang nak berhadapan dengan ini yang Qaradawi sebut, nak berhadapan dengan dua kumpulan ni. Yang tadi saya kata kumpulan yang kiri ni mudah lagi lah. Hadis dia pun lemah. Yang kumpulan kanan ni, dia kata, bahkan dia kata Islam ni memang tersebar dengan mata pedang. Ya? Apa dia punya ayat Quran ni? Saya pilih satu lah. Al-Qaradawi banyak bagi ayat yang dibawa oleh kumpulan yang ekstrim ni. Yang pertama yang bukan pertama, satu je lah, dah masa pendek kan. Surah Taubah ayat 5. Yang Allah kata, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Itu dia. Apabila habis ya bulan haram ni tak boleh perang. Masuk ya bulan yang tak haram dah, maka bunuhlah seluruh, perangilah. Uqtulu ni lebih tepat perangilah.
Perangilah al-musyrikin di mana sahaja kamu jumpa, kan? Wa khudhuhum wahsuruhum, kepung. Waq'udu lahum kulla marsad, orang utara kata taram. Tak mana jumpa, pergi tunggu kat mana simpang. Bahaya ayat ni. Ayat Quran mutawatir, tak ada isu ni sahih tak sahih. Ayat Quran. Dan kalau hadis yang famous, hadis yang baru ni taklah baru sangat kan. Kecoh lah adalah hadis, salah satu hadis 40. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqul tu kan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Ini kumpulan ni punya hujah. Ini dua lah yang saya boleh sempat nak bawa pada petang ni. Tengok rakan kita asatizah yang lagi 2 tajuk ni banyak lagi. Dah nak pukul 4.30. Dan 3:30. Ni pukul 3 dah. Saya kena berhenti dah masa ni. Jadi macam mana nak jawab hujah ni, saya tak sempat nak cerita lah. Ni yang kata Al-Qaradawi, macam mana dia berhadapan dengan hujah-hujah ni. Tapi saya nak kata, terah yang tadi, yang tak ada hujah tadi, ataupun hujah lemah tu pun ramai follower. Apatah lagi yang geng yang bawa Quran, bawa hadis ni. Lagilah jenuh. Jadi apa pandangan Qaradawi? Dia bawa, dia bincangkan hujah-hujah tadi dan dia bawa lah pandangan dia. Pandangan dia tentang jihad qital ni ialah Islam tak pernah memansuhkan, tak ada lah, maksudnya lepas habis Nabi wafat, kalau zaman sahabat apa semua, kira tak biar bincang dah qital ni, jihad qital ni dah habis dah. Kita lah ni jihad lawan hawa nafsu je. Tak. Itu bukan pendirian Islam. Dari segi fiqhnya, jihad perang ni mesti kena ada. Sebab orang Islam kena ada kekuatan, kena ada pertahanan, kena jaga keselamatan rakyat, kehormatan dia, maruah dan kedaulatan umat dan negara. Itu kena ada. Itu kena sentiasa ada. Umumnya bila Allah sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi ummah sendiri kena bersiap siaga. Kena ada persediaan. Tak boleh lemah, tak boleh pengecut, tak boleh bacul, tak boleh lembek. Itu bukan karakter umat Islam. Kena ada tu supaya tak mudah-mudah dipermainkan dan diperlekehkan. Jadi sebab tu penting dibawa satu perbincangan yang ni, yang saya rasa dalam banyak-banyak dalam kitab Fiqhul Jihad ni, yang saya rasa saya perlu kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Apa objektif jihad tadi? Oleh kerana kita kata jihad tu, jihad qital ni sentiasa ada dalam Islam. Tak pernah mansuh. Apa objektif dia? Pertama, realiti, kita kena terima realiti sunnah tadafu'. Ini Qaradawi sebut. Sunnah tadafu'. Sentiasa ada yang jahat, ada yang baik. Kita mimpilah kalau kita duduk dalam satu tempat, dalam satu keadaan yang semua orang baik. Dalam dewan ni semualah orang baik tu kan. Mana boleh kot, semua baik lah. Kita duduk di syurga nantilah baru ada semua orang baik. Tak ada pertembungan tu. Jadi memang Allah jadikan ada pertembungan. Pertembungan yang ada tu, yang Qaradawi bawa ayat tu, walidzalika khalaqahum tu kan. Di atas sebab itulah, sebab perselisihan pertembungan itulah Allah ciptakan kita. Allah nak tengok. Allah nak uji kita. Kita hidup di dunia ni. Tapi bukanlah jihad ni digunakan untuk sebarkan Islam seperti yang didakwa tadi. Sebab apa? Islam ataupun iman ni, dia adalah satu penerimaan
penerimaan hati, hati yang tunduk, patuh, taat, dengan rela, bukan dipaksa. Iman kan, dia bukan boleh paksa, kita bukan boleh berlakon beriman, itu jadi lain. Ini ayat Qaradawi yang menarik. Dia kata, perang mungkin boleh tawan negara ataupun tawan tanah air, tapi perang tak boleh tawan hati. Jadi peliklah kalau kata perang tu untuk nak sebar Islam tu dengan perang. Sebar Islam ni kan nak buat orang jadi beriman. Mana boleh bawa orang beriman dengan macam tu. Jadi sebab tu dia letakkan. Pertama sekali, apa objektif jihad qital adalah menghadapi serangan pihak musuh yang sombong, yang zalim, yang kejam, ataupun disebut jababirah, monster, titans, kalau orang putih sebut kan. Waqtulu fi sabilillah alladhina yuqatalunakum wala ta'tadu. Nampak ada ayat Allah tu. Perangilah pada jalan Allah dan berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi objektif perang tu sendiri kerana orang lain perang, orang lain serang. Tapi ayat tu pula di conclude di hujung tu, wala ta'tadu, jangan melampau. Sampai orang yang perang kita pun kita kena perang balik. Tapi hak perang balik, hak orang yang perang kita tu pun tak boleh melampau. Tambahlah hak Ustaz Ahmad Husni sebut tadi kan. Tambahlah kalau orang hak kata. Orang kata kat kita, kita kata balik tu melampau daripada hak dia kata kat kita. Kan? Perang pun tak boleh melampau. Itu yang pertama. Saya kena ringkaslah noh. Semua orang nak tunggu ni Ustaz Adli dengan Dr. Zaharuddin pula. Yang kedua, saya susah nak cari perkataan yang tepat dalam bahasa Melayu. Bila Allah sebut fitnah. Fitnah bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu pun ada perkataan fitnah tu. Itu cerita bohong. Tapi fitnah dalam Al-Quran ni. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Fitnah ni lebih pada tekanan, ittihad. Tekanan terhadap Islam supaya Islam ni tak berkembang. Supaya tak boleh buat dakwah. Itu huraian lah kepada fitnah tadi tu kan. Dia memang betul-betul torture. Dia sebenarnya fatanal ma'adin tu kan. Di touch dengan api yang kuat kepada logam. Dia torture lah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia pun kan. Kenapa kena ada qital ataupun perang ataupun jihad qital ni? Allah kata waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak ada lagi torture tadi. Supaya boleh berdakwah dengan aman dan damai. Wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau. Ni ayat konsisten ni yang Qaradawi sebut ni, konsisten. Allah suruh perang tu bukan perang kerana kita marah nak perang, kerana kita nak perang. Kerana tadi hatta la takuna fitnah. Yang ayat tadi tu kerana mereka memerangi kamu. Dan ini pun fa in intahau fala udwan. Kalau mereka dah stop, depa dah tak mau perang, fala udwan illa 'ala zalimin. Jangan dak bermusuh lagi dah. Perang tadi kerana tu je. Okey, yang ketiga. Kenapa ada jihad qital ni? Apa objektif dia? Membela serta menyelamatkan orang-orang yang lemah, yang ditindas. Ni pun kalau nak kait dengan dia kena bawa ayat tu surah An-Nisa tu daripada ayat 74. Tu jadi panjang lah. Tapi kalau cerita, saya harap semua Hakmai ni semua senang faham lah. Kan? Kita nak ulas kecil kat situ je pendek-pendek ni, takut nanti dia salah faham tu bahaya juga kan.
Tapi saya yakinlah audiens saya ni tak cepat salah faham. Allah kata, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani alladhina yaqulun rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ayat surah An-Nisa ni. Allah kata, kenapalah Allah menempelak lah. Wa ma lakum ni, ma lakum ni bahasa Arab ni menempelak lah. Kenapalah kamu tak pergi berperang di jalan Allah. Dan kerana orang-orang yang lemah dalam kalangan orang lelaki, orang perempuan, kanak-kanak, yang mereka kata, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada negeri yang zalim penduduknya. Jadi jihad diperlukan, jihad qital ni diperlukan untuk menyelamatkan dan membela orang-orang yang lemah, yang dizalimi. Tidak lemah sampai bila-bila tak ada siapa nak bela. Itu yang ketiga. Yang keempat, jihad qital juga, objektif jihad qital juga adalah hukuman terhadap pihak yang melanggar janji. Orang yang selagi dia ada janji, tak boleh duk pergi lawan dia, walaupun dia memang musuh. Ini cerita ni dengan musuh. Janji dengan musuh ni. Kalau dia langgar perjanjian dan berkali-kali langgar perjanjian, dia kena. Sebab orang Islam ni tak boleh duk kena bodoh banyak kali. Baik ayat ni saya duk perhati, yang berlaku di Palestin tu, berapa kali dah Zionis langgar perjanjian? Berapa kali janji dah? Sampai dah saya kecil duk dengar berjanji tu, sagi perjanjian tu, sagi perjanjian ni. Tak boleh lawan lagi ke? Mukawamah di sana kan? Tak boleh bangkit lawan ke? Depa lawan, kita pula marah. Siapa depa lawan? Okey, tak apa, dia jadi panjang kat situ. Cerita surah Al-Anfal, kalau nak ambil pada ayat 55 sampai 57 lah kot saya boleh ni kan. Ini cerita tentang Yahudi Bani Quraidah, kan dia langgar perjanjian. Kan piagam Madinah tu. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladhina kafaru wa fahum la yu'minun. Oh, tu dia Allah bagi. Seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ni, selalu guna dawab ni untuk binatang. Macam Allah nak kata macam binatang lah, kalau macam ni punya perangai. Tapi ni dituju pada orang. Allah guna inna syarrad dawabi 'indallah. Sesungguhnya seburuk-buruk, sejahat-jahat, syar ni jahat lah, sejahat-jahat makhluk Allah yang melata di atas bumi ni, di sisi Allah, orang yang ingkar dan tidak beriman. Yang apa maksud ingkar dan tak beriman tu? Iaitu alladzina, orang-orang yang hatta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun. Yang orang tu dia ada perjanjian dengan kamu, dan setiap kali perjanjian tu lah dia langgar perjanjian ni. Apa Allah kata? Oh ni tegas Allah bagi. Fa imma tathqafannahum fil harb fasharrid bihim. Kasar tu ayat tu. Hancurkanlah mereka. Kalau nak kata kan. Adakah hak yang mesin bagi potong kertas tu sebut shredder tu ambil daripada Arab kot, no? Syarrid bihim. Masya Allah kan. Fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Supaya orang yang lepas tu, tengok geng yang langgar janji sampai macam tu kena. Orang yang lepas tu semua jadi takut, tu yang Allah kata. Ini jihad qital diperlukan kepada orang yang sering melanggar perjanjian. Jangan ditunjuk lembek. Okey. Itu yang saya kata ni, Al-Qaradawi bila dia bawa fiqh jihad ni, benda yang prinsip, benda yang kena tegas lah. Dan dia tegas tu semua dia bawa hujah lah.
Tak ada lah bermakna bila kata tak tegas pula kita kata kita ni bukan nak jihad qital ni, nak pergi bunuh tak kena gaya sampai kita lembek tak. Okey, yang kelima, last lah, apa objektif perang? Memelihara saf ataupun kesatuan ummah. Apa dalil yang Qaradawi bawa? Ini famous ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kan? Fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatilu allati tabghi. Perangilah melampau tu. Kok mana pun yang melampau ni, yang bunuh sesama orang Islam ni, kalau dia melampau, orang yang melampau tu perlu diperangi. Ini Allah yang sebut. Jadi itu antara, saya rasa ni paling boleh ringkas lah yang saya boleh bawa. Kalau tidak, seronok juga nak bahas antara perbahasan dalam fiqhul jihad yang saya rasa menarik ni. Al-Qaradawi bahas tentang jihad talab. Jihad difak ni tak ada masalah, kita sepakat dengan ulama dulu pun, Qaradawi sebut. Tapi ni jihad talab. Jihad talab ni apa? Orang Islam yang pergi, nak terjemah macam mana jihad talab? Kita yang pergi cari. Kita yang pergi cari musuh. Qaradawi sebut kalau ikut jumhur, setahun sekali paling kurang kena ada jihad talab. Oh, tu dia. Macam mana? Itu satu perbahasan. Dan tu kata macam mana seorang alim ni dia boleh fikir pelbagai angle dalam jihad ni. Sehingga tadi walaupun ini fokus dia jihad qital, dia ada juga khususkan satu fasal bincang tentang jihad lawan hawa nafsu, jihad lawan syaitan, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Dia bincang juga. Dan dia ada satu fasal juga dia bincang tentang peranan wanita dalam jihad. Wah, tu rasa kalau kitab-kitab klasik pun tak bincang. Peranan wanita dalam jihad. Lepas tu yang banyak dalam kitab fiqhul jihad ni ialah dia bincang apa yang berlaku lepas perang, hukum hakam selepas perang. Ingat habis perang habis kan? Hukum hakam lepas perang tu dia main lagi macam-macam. Antara contohnya perbahasan dia kalau musuh tarik diri. Ataupun berundur macam mana? Ataupun berlaku gencatan senjata. Ni yang 4 hari gencatan senjata ni. Apa berlaku kalau Islam yang menang? Apa hukum-hukum dia? Apa implikasi dia? Apa berlaku pula kalau Islam yang kalah? Kan? Apa berlaku hukum berkaitan dengan tawanan perang? Ghanimah. Yang dia bahas panjang ni, ada lagi pihak yang kata tawanan perang ni semua jadi hamba. Sedangkan Islam sendiri kalau boleh nak hapuskan penghambaan. Okay. Ghanimah pun satu hal juga. Kan ghanimah ni semua yang pergi perang tu dia bawa balik lah, bahagi seorang, adalah pembahagian dia kan. Pembahagian ghanimah. Kalau lah ni nak bahagi ghanimah macam mana? Kalau lah contoh saya pergi perang. Antara yang dapat nanti kapal selam. Saya nak parking mana kapal selam saya? Dulu tak apa, dia bawa balik kuda, dia bawa balik kambing, dia bawa balik unta. Kan? Ustaz Ahmad Husni kata nak beras tadi pun berapa kontena nak simpan. Hafiz zakat. Ini ghanimah. Macam mana? Tak ada ulama kata ghanimah ni mansuh dalam Quran. Tu macam mana? Tu semua perbahasan dia. Saya tinggal persoalan nak kata apa lepas ni, tuan-tuan yang mai program Convention Sunnah ni, balik ni lepas ni kena cari lagi ilmu lah. Convention ni lebih kepada nak membuat satu cetusan. Bukanlah dapat ilmu dengan my convention ni kan. Lepas tu ada benda yang bagi saya penting untuk kita lah, terutama di Malaysia, banyak kena fahami dan telusuri fiqhul jihad ni. Sebab dalam kitab dia ni juga dia bincang tentang apa berlaku, apa hukum hakam yang berkaitan kalau perang tu berlaku sesama orang Islam atau sesama negara Islam. Memang tu ada kan. Ataupun apa hukum yang berlaku
orang Islam tu dia tinggal di negara yang contoh berapa juta orang Islam dekat Amerika. Dia bayar cukai kepada kerajaan Amerika yang dia tahu confirm kerajaan Amerika guna cukai tu untuk pergi perang kat negara Palestin contohnya. Itu semua. Ya, hukum orang Islam tinggal di negara tu memang negara jahat lah. Dan dia bincang juga apa hukum orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Kan? Dan selain pada dia duduk bincang tentang Islam versus Zionis, Islam versus Nasara, Islam versus yang penyembah berhala. Yang penyembah berhala ni dia khususkan tentang Buddha dan Hindu. Ini ada dalam Fiqhul Jihad yang lebih kurang 1,500 muka surat. Masya Allah. Dan saya rasa orang kata apa, orang istilah dia tadi doktor yang Abu Lihyah, dari segi bahasa ni kan, nak kata bahasa Melayu pun boleh juga nak sebut kan. Kalau baca buku Qaradawi ni, kalau orang kata kalau minum ayak kita dahaga minum ayak, patutnya hilang dahaga. Ni makin dahaga. Makin baca rasa makin banyak benda tak tahu. Makin baca makin rasa luasnya. Kita dah ingat fiqh jihad kalau buat apa sampai 1,500 muka surat bincang apa? Kan? Kita nak baca pun tak dan. Macam mana dia tulis? Yang itulah yang mungkin kita boleh jadikan sebagai satu inspirasi. Dan selain daripada dia jadi tokoh rujukan, yang menariknya karya Qaradawi, dia banyak karya yang menyelesaikan masalah. Ada orang mungkin dia alim, banyak orang-orang alim mungkin dia tulis buku kerana duduk dalam maktabah kan, qala apa ulama bagi hadis ke apa ayat Quran, tapi dalam ruang lingkup library dia lah. Tapi beza dengan Al-Qaradawi yang dia menulis buku bukan hanya berdasarkan duduk dalam library, tapi pengamatannya dan realiti umat dan menyelesaikan masalah umat. Jadi kerana ni bukan kerana Datuk Mufti masuk saya berhenti, memang nak berhenti dah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.